Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anak-anak kita sambung matematik tingkatan 1 bab 8 garis dan sudut ya. Apa yang kita nak pelajari hari ini berkaitan dengan garis dan sudut. Okey. Sekarang kita nak menentukan dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan bagi sudut. Okey, tembereng garis yang sama panjang dikenali sebagai tembereng garis kongruent. Okey, contoh ya, diberi garis A dan B, panjangnya 2 cm, C dan D panjangnya juga 2 cm. Jadi kita boleh katakan bahawa garis AB dan CD adalah tembereng garis yang kongruent ya. Sudut yang mempunyai saiz yang sama dikenali sebagai kongruent. Okey, contoh ya, dibagi sudut ABC 30 darjah ya, dan sudut PQR juga 30 darjah. Jadi kita katakan sudut ABC dan sudut PQR ialah sudut kongruent. Okey, apakah saiz tembereng garis dan sudut? Okey, saiz tembereng garis dapat dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek lain yang sudah diketahui saiznya. Okey, contoh ya, diberi pemadam pensel. Okey, kita nak tahu berapakah panjang bagi sesuatu garis AB. Ya, pemadam pensel ni kita dah tahu panjangnya 4 cm. Jadi kita ukur menggunakan pemadam pensel ni. Okey, kita ukur. Okey, yang ni kita ada 1, 2 setengah pemadam pensel. Jadi kita buat anggaran bahawa panjang AB adalah 10 cm. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat bagi satu saiz tembereng ni ya, sesuatu panjang garis yang diberi. Okey, kita boleh menggunakan sebatang pembaris. Okey, contohnya diberi garis ya PQ. Jadi kita ukur guna pembaris daripada sifar P ni, kita letakkan sifar sampai ke Q. Okay, kita dapat ukurannya, saiz tembereng PQ adalah 6 cm. Okay, saiz sudut boleh dianggarkan dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Okay, kita ada beberapa jenis sudut tegak ya. Okey, jadi kalau sudut tu betul-betul berada di tengah-tengah, okey, sudutnya sudut tegak iaitu 90 darjah. Okey, kalau sudut itu okey, dia kurang dari 90 darjah, jadi kita buat anggaran bahawa sudut itu nilainya kurang dari 90. Okey, kalau nilai sudut ini lebih besar dari 90, okey, kita anggarkan nilai sudut itu lebih besar daripada 90. Okey ya. Untuk mendapatkan saiz ukuran yang tepat, kita menggunakan protractor ya. Ni rupa dia protractor ya. Okey, protractor ni okey ya. Dia ada sudut di dalam dan sudut di luar. Kita boleh baca dari dalam ataupun dari luar. Okey, untuk contoh ni, garis sudut bagi ABC, kita baca dari dalam. Ya, bermula dari sifar yang di dalam sampailah ke garisan A ini. Okey, dia 130. Kita akan baca kira yang kecil ni. Okey, so ada 5. Jadi jawapannya 135. Ya. Itu cara kita nak baca protractor. Okey ya. Okey, apakah sifat-sifat sudut? Okey. Ini kita kenali sebagai sudut tirus. Di mana nilai sudutnya, nilai X ini dia mesti lebih besar dari sifar dan kurang dari 90.
maksudnya dia antara 1 hingga 89. Ya. Nama dia sudut tirus. Okay. Sudut tegak. Okay. Sudut tegak ni nilai X-nya mesti sama dengan 90 darjah. Okay. Biasanya bila kita lukis sudut tegak, kita akan letak simbol segi 4 ni. Ya. Itu menunjukkan sudut itu sudut tegak nilainya 90 darjah. Okay. Seterusnya sudut cakah. Okay. Apakah nilai sudut cakah? Sudut cakah nilai X ini antara 90 hingga 180. Ya, dia tak termasuk 180 ya. Dia bermula dari 91 sampailah 179. Ya, dia tak sampai 180. Okey, dikenali sebagai sudut cakah. Seterusnya sudut refleks. Okey, sudut refleks, okey, sudut yang di antara 180 hingga 360. Ya, sudut refleks. Okey. So nilai dia mungkin 181 hinggalah 359. Itu nilai X. Ni ya, sudut refleks. Okey, seterusnya sudut pada garis lurus. Okey, satu garis lurus, jumlah sudutnya ialah 180. Jadi kalau ada beberapa sudut, kita buat garisan di sini. Bila kita tambahkan, hasilnya mesti 180. Okey, dan satu lagi sudut putaran lengkap. Okey, dia sama dengan X sama dengan 360 ya. Satu bulatan lengkap, jumlah sudutnya 360. Maksudnya kalau kita buat garisan, beberapa garisan di sini, bila kita tambahkan hasil sudutnya, nilainya sama dengan 360. Okay, harap kamu boleh ingat nama-nama sudut ni ya. Okay, seterusnya kita nak kenali sebagai 3 lagi sudut, iaitu sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, apa dia sudut pelengkap? Okey, sudut pelengkap ialah sepasang sudut dengan hasilnya 90 darjah. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, dia ada ni, sudut ni, dibuat garisan. Okey, ada dua sudut A dan B. Bila kita tambahkan A tambah B ni, dia sama dengan 90. Maka A ialah sudut pelengkap bagi B. Dan B adalah sudut pelengkap bagi A. Maksudnya bila kita tambahkan A dan B ini, mesti nilainya 90. Okey, sudut penggenap. Okey, sudut penggenap adalah sepasang sudut dengan hasil tambahnya ialah 180. Okey, contoh kita diberi satu garis lurus, jadi nilai X dan Y. Bila kita tambahkan X tambah Y, nilainya 180. Jadi X ada sudut pelengkap bagi Y. Y adalah sudut pelengkap bagi X. Penggenap. Okey, sudut konjugat. Okey, sudut konjugat ialah sepasang sudut dengan hasil tambahnya bernilai 360. Contohnya, dia ada bagi sudut KH. Okey, bila K tambah dengan H, nilainya 360. Ya. Okey, baiklah kita tengok contoh. Ya. Diberi M tambah N adalah sudut pelengkap. Okey, kau ingat balik, kita ingat balik sudut pelengkap tu jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya mesti sama dengan 90. Jadi bila M tambah dengan N mesti sama dengan 90. Okey, maka nak dapatkan N, kita gantikan nilai M tadi dengan 85. Boleh gantikan sini ya, nilai M tadi gantikan 85. So N tambah N sama dengan 90. Okay, jadi kita kena selesaikan persamaan ini. Okey, nak hilangkan 85, kita kena tolak 85. Jadi 90 pun tolak 85. Jadi N sama dengan 90 tolak 85. Kamu dapati N sama dengan 5 darjah.
Ya. Okey. Sekarang contoh yang seterusnya, diberi P dan Q adalah sudut penggenap. Okey. Kalau sudut penggenap, hasil tambahnya ya sama dengan 180. Okey. Diberi P 104, cari 106 ya, 106 darjah, cari nilai Q. Okay, kita gantikan nilai P 106 ya, 106 darjah tambah dengan Q sama dengan 180. Untuk dapatkan Q 180 tolak dengan 106, kamu dapat 74 darjah. Seterusnya, okey, diberi V dan W adalah sudut konjugat. Okey, jika V sama dengan 315, cari nilai V. Okey, penyelesaiannya, okey, sudut konjugat jumlahnya sama dengan 360. Jadi V tambah W sama dengan 360. Okey, kita gantikan, yang ni ganti, maaf ya, ni W ya. Kita gantikan W ya. V tambah W ya. 315 mesti sama dengan 360. So, nak V sahaja, kita tolaklah. 360 tolak 315. So, kamu dapat V sama dengan 45. Ya, tolong ubah ni ya. Ni W. Okey. Seterusnya, okey, soalan penyelesaian masalah yang melibatkan sudut pelengkap, penggenap dan konjugat. Okey, diberi ya contoh di bawah. Okey, P dan 55 ya. P dan 55 adalah sudut pelengkap. Ya. Kamu ingat sudut pelengkap jumlahnya berapa? Okay. Diberi bahawa Q dan 55 adalah sudut penggenap. Okey. Dan sudut konjugat bagi S adalah 315. Jadi hasil tambah semua ni mesti sama dengan 315. Ya. Ditambah dengan S jadi sudut konjugat. Okey. Baiklah, kita nak cari nilai P, Q, R dan S. Okey. Kita bermula dengan P dulu. Okey, P adalah sudut pelengkap. Okey, bila sudut pelengkap, hasil tambahnya mesti 90. Jadi, P tambah 55 sama dengan 90. So, P sahaja 90 tolak 55. So, kamu dapat 35. Okey, untuk Q adalah sudut penggenap. Okey, jumlahnya 180. Okey, tambah ya. Q tambah 55 sama dengan 180. So, dapat Q sahaja 180 tolak 55. Kamu dapat 125. Okey, untuk S adalah, dia kata konjugatnya 315. Jadi, konjugat nilai mesti 360. So, S kita tolak 360. Tolak dengan 315. Kamu dapat dia 45. Okey, sekarang tinggal R. Okey, bila kamu perhatikan Q dengan 55 tadi sudut penggenap. Okey, jadi RSP juga adalah sudut penggenap. Jadi nak dapat R, okey, 180 kena tolak dengan S, tolak dengan P. Sebab ini satu garis ni dia adalah garis lurus ya. Okey, jadi kita tolakkan. Okey, S tadi kita dah jumpa 45, masukkan di sini. P kita 35. Kita tulis semula di sini ya. So, kamu dapati sama dengan 100. Okey, lah itu saja untuk hari ini. Okey, kamu buat latihan dalam buku teks muka surat 176, soalan 1. Dan juga mahir diri 8.1 muka surat 184, soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, itu saja. Selamat belajar.